أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا والحمد لله رب العالمين. Saya mulakan penganjur dan seterusnya semua yang ada dalam sesi live kita pada malam ini. Alhamdulillah kita merafakkan setinggi rasa syukur atas izin daripada Allah Azza wa Jal untuk kita sama-sama dapat bertemu pada malam ini untuk meneruskan pengajian dalam kitab Fiqh Haji yang kita telah pun sampai kepada perbincangan yang seterusnya berkenaan dengan solat 2 hari raya. Dalam pertemuan kita pada bulan lepas, kalau sekiranya ada yang dalam majlis ataupun semak mungkin ada dalam rakaman, kita telah membicarakan pendetilan kepada kategori-kategori solat sunat. Kalau boleh saya ulang sedikit, dalam perbincangan para alim ulama, khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i, perbincangan berkenaan dengan solat sunat ini ada kategorinya. Ada solat sunat yang dituntut secara berjamaah, ada solat sunat yang tidak dituntut secara berjamaah. Ada solat sunat yang kita sebutkan sangat-sangat dituntut, ada solat sunat yang kita sebutkan tidak mencapai kepada level yang sangat-sangat dituntut. Adapun kita nak mengakui bahawa ataupun kita nak memahami bahawa solat sunat adalah satu perkara yang cukup mulia untuk sebagai tambahan kepada solat fardu kita yang 5 waktu. Kalau kita muhasabah bersama, dilihat berdasarkan kepada kiraan. Kan hari ni orang suka untuk lihat berdasarkan kepada logika, kiraan masa mungkin. Jadi mereka mengira masa-masa tertentu, tapi kita juga hendaklah mengira juga masa kita dengan Allah Azza wa Jal. Kalau dilihat berdasarkan kepada solat 5 waktu, mungkinlah kiraan lebih kurang. Mungkin di situ 30 minit sehari semalam. Yang adanya 24 jam, 30 minit sahaja kita solat. Tambahan yang lain mungkin ada ibadat yang kita sebutkan ibadat yang umum sahaja. Jadi di sana kalau kita muhasabah bersama, pastinya solat sunat itu menambah bilangan masa secara khusus. Masa secara khusus dengan Allah Ta'ala. Ini satu benda yang perlu kita muhasabahkan kerana ia dilaksanakan oleh Nabi SAW dengan bersungguh-sungguh. Dan ada tertibnya dari sudut mana solat sunat yang paling afdal daripada tingkatan yang teratas sampailah kita sebutkan yang solatnya berada di level yang di bawah. Adapun secara keseluruhan, bila mana kita menunaikan solat sunat, itu usaha kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah Azza wa Jal. Jadi sambungan kita pada malam ini berkenaan dengan solat 2 hari raya, pelengkap kepada solat-solat sunat. Sebelum saya nak sambung di sini, kalau kita lihat berkenaan dengan solat hari raya ni, memang kita buat setahun ini sekali sahaja. Maksudnya satu hari raya Aidil Adha, satu hari raya Aidil Fitri. Kita takkan laksanakan ia banyak kali seperti mana solat yang lain. Jadi kalau lihat berdasarkan kepada masa juga, subhanallah, sebenarnya tempoh masa ni tidaklah lama. Kerana kalau dilihat berdasarkan kepada kiraan hari Ramadan, kurang lebih 109 ataupun 110 hari lagi. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kalau kita rasa tempoh masa itu adalah masih lagi jauh, sebenarnya wallahu alam, bagi kita ataupun pesanan daripada para ulama, ia tidaklah satu tempoh masa yang jauh. Perlu dimuhasabahkan di mana persediaan kita untuk Ramadan bagi 1446 Hijrah ini. Dan menarik untuk kita memberikan sedikit tumpuan, kata salafun soleh, para ulama menyebutkan bahawa para sahabat tersebut melakukan persediaan Ramadan mereka bukan dalam tempoh masa Rejab, Syaban. Mereka akan buat persediaan 6 bulan sebelum daripada kedatangan bulan Ramadan tersebut. Jadi ini waktunya. Mereka buat persediaan lebih awal. Malahan para sahabat 6 bulan selepas daripada hari raya, mereka telah pun membuat persediaan dari sudut bersungguh-sungguhnya memohon supaya doa Ramadan mereka, amalan Ramadan mereka diterima. Jadi 12 bulan itu adalah tempoh masa mereka terikat dengan Ramadan. Jadi ini untuk kita berikan tumpuan. Jadi kalau sekiranya masih lagi ada puasa yang belum disudahkan, boleh diusahakan secara perlahan-perlahan
khususnya bagi orang perempuan yang kita sebutkan ada yang puasa yang belum diselesaikan, termasuk juga mungkin yang boleh tidak ada apa-apa keuzuran untuk berjinak-jinak untuk berpuasa sunat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, memperbanyakkan untuk solat berjamaah di masjid. Tujuan kita adalah untuk kita memperbaiki Ramadan kita yang akan menjelma tidak lama lagi sebenarnya. Jadi kita lihat perbincangan berkenaan dengan solat hari raya. Makna Aid disebutkan oleh pengarang-pengarang kita, rahimahullahu ta'ala, 3 ulama kita yang mengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan segala kebaikan, kerahmatan, keampunan kepada mereka. Perkataan Aid bermaksud kembali, bermakna kembali. Dinamakan demikian sama ada disebabkan berulang kali kembalinya pada setiap tahun atau disebabkan kegembiraan kembali timbul dengan kembalinya hari tersebut, atau disebabkan terlalu banyak nikmat daripada Allah Ta'ala pada hari tersebut ke atas hamba-hambanya. Ini dari sudut makna bahasa. Aid itu maksudnya kembali. Sebahagian ulama sebut kembali itu adalah kembali kepada fitrah. Kerana apa? Apabila setelah selesai 29 hari ataupun 30 hari berpuasa, maka di situ sebenarnya mengembalikan manusia setelah dibersihkan daripada dosa yang banyak, menginsafi diri dengan hakikat kehambaan yang sebenar, mengiktiraf Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan dan tiada yang selainnya, meningkatkan keimanan, ketakwaan, darjat ketakwaan itu telah pun diraih semasa Ramadan, maka sesuai untuk masukkan hari pada 1 Syawal, azannya maghrib pada 1 Syawal untuk sebenarnya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sebenarnya dari sudut falsafah ataupun mungkin tujuan, maqasid adanya hari raya itu adalah untuk mengembalikan manusia kepada fitrah, bukan untuk berseronok. Sisi yang lain bukan untuk berseronok, boleh berseronok tu, tapi seronok seperti mana kita pada saat ini itu perlu dielakkan. Tujuan adanya hari raya adalah untuk mengembalikan kita kepada fitrah. Baik. Kemudian yang seterusnya pengarang letakkan di situ adalah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan tarikh mula disyariatkan. Ini biasa perbincangan dalam fiqh lah. Bila sebenarnya tarikh solat hari raya ini disyariatkan? Okay. Para ulama membincangkan tentang berdasarkan kepada dalil-dalil yang sedia ada. Disebutkan di sini sembahyang hari raya ataupun solat hari raya Aidil Fitri dan hari raya Korban, raya haji, disyariatkan pada tahun yang sama, iaitu pada tahun kedua selepas daripada hijrah. Pada tahun kedua. Macam mana nak tahu tahun ni macam mana? Mungkin ada yang tak maklum, kita buat ulangan. Iaitu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Kemudian sampainya 13 tahun dakwah di Mekah, iaitu belum lagi dikira tahun hijrah. Ini mungkin ramai yang tak terlepas pandang. Tahun hijrah belum lagi dikira. Tahun hijrah itu berkira bila tahun pertama Nabi melakukan hijrah. Tahun pertama Nabi melakukan hijrah baru dikira sebagai tahun pertama. Tahun pertama berada di Madinah itu dikira sebagai tahun yang pertama. Kemudian baru masuk tahun yang kedua. Terjadinya peperangan Badar dan sebagainya. Ini tahun kedua daripada hijrah. Kiraan daripada itulah sebenarnya sampailah sekarang 1446. Kalau berdasarkan kepada fakta yang lebih tepat, bukan Rasulullah meninggalkan kita 1446 tahun. Kenapa? 1446 itu adalah tahun hijrah. Kiraan tahun hijrah, bukan usia ataupun umur Rasulullah meninggalkan kita tempoh masa. Dia perlu ditambah dengan 53 tahun. 1446 perlu ditambah dengan 53 tahun. Itu tempoh masa Rasulullah kita sebutkan hal keadaannya meninggalkan kita, dan Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijrah. Jadi hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri disyariatkan adalah pada tahun kedua daripada hijrah. Di Mekah ada tak? Jawabnya tiada. Solat Aidil Fitri dan Aidil Adha ini disyariatkan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Dan Nabi SAW kalau dilihat berdasarkan kepada fizikal bentuk, kita sebutkan masjid Nabi itu pada saat ini, sebenarnya ada disebutkan di situ adalah Masjid Musalla di Madinah tersebut. Itu sebenarnya tempat yang Nabi SAW berhimpun, berkumpul solat hari raya di situ. Hari ini dia jadi masjid sekali lah, bergabung kan. Sembahyang hari raya pertama didirikan oleh Nabi SAW adalah sembahyang hari raya puasa, iaitu pada tahun kedua daripada hijrah. Kemudian itu baru ada solat Aidil
uh, Adha pada tahun kedua tersebut. Okey, serentak dengan pensyariatan puasa lah. Wallahu a'lam. Itu dari sudut sejarah. Jadi kalau ditanya kepada si kita, ada tak solat Aidil Adha, Aidil Fitri di Mekah? Jawabnya tiada. Dia disyariatkan di Madinah. Wallahu a'lam. Dalil disyariatkan adalah firman Allah Azza wa Jal yang ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu fasalli li rabbika wanhar, dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua dalam juzuk yang ke-30 tersebut yang kita semua hafal, iaitu oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Fasalli disebutkan di sini, li rabbika, dan sembelihlah binatang korban. Okay. Para ulama menyebutkan, para ulama tafsir menyebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan perintah sembahyang di sini adalah solat hari raya haji. Okay. Dan diperintahkan secara bersama dari sudut ayat ini adalah perintah untuk korban. Kalau kita lihat dari sudut perbincangan bab korban, ayat ini dimasukkan sekali dari sudut dalil pensyariatan, diistimbatkan hukum tentang korban tersebut. Walaupun ada perbezaan pendapat ulama dari sudut hukum korban itu. Baik. Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, okay, disebutkan di sini. Bukhari dan juga Muslim adalah ulama hadis, kita sedia maklum, meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri adalah sahabat Nabi SAW yang cukup agung, yang merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Ansar, kalau disebut yang lebih tepat adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, kerana bapa beliau adalah di kalangan sahabat juga. Okey. Jadi nasihat saya, khusus bagi saya dan kita semua, boleh buat sedikit ulang kaji. Selain daripada kita mengetahui sahabat-sahabat yang dijanjikan syurga oleh Nabi SAW, 10 orang dalam satu hadis tersebut, dan ada tambahan hadis yang berasingan, kita juga perlu berikan tumpuan kepada sahabat-sahabat yang terkehadapan, yang merupakan ahli fatwa, kerana mereka orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada di sana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, tunggalnya perempuan, adanya Sayyidina Abu Hurairah, adanya Abu Sa'id Al-Khudri, ada Abdullah bin Umar dan selainnya. Baca kisah-kisah mereka akan lahirnya keinsafan dan nak memberikan, kita sebutkan, muhasabah kita bersama, jauhnya sumbangan mereka kepada agama, dan kita mengetahui ahli-ahli fatwa di kalangan sahabat. Ini anjakan yang perlu kita buat di akhir zaman untuk kita mengenal sahabat-sahabat besar ni dengan lebih rapat. Okay? Sebelum saya terlupa, sedikit saya mohon izin, pada 10 hari bulan sehingga 21 hari bulan di masjid Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Putra di Putrajaya akan dibacakan Sahih Bukhari. Akan dibacakan Sahih Bukhari secara, kita sebutkan, majlis sama'. Majlis sama' ni adalah majlis untuk memperdengarkan hadis. Cuma yang menarik pada kali ini dihimpunkan para alim ulama' daripada pelbagai negara, ulama'-ulama' besar khususnya ulama' hadis yang datang ke negara kita. Subhanallah. Dan akan dibaca Sahih Bukhari lebih daripada 5,000 hadis tersebut dalam tempoh masa 11 ataupun 10 hari untuk dikhatamkan. Jadi kalau sekiranya ada kelapangan, saya boleh juga mewakili daripada pihak penganjur untuk tuan-tuan datanglah, walaupun dia tak adalah syarahan secara macam kita kuliah ni. Dia majlis, salah satu tradisi mendengar belajar hadis ni, kita mendengar hadis tersebut daripada alim ulama'. Saya pribadi pun tak pernah mengkhatamkan Sahih Bukhari. Wallahu alam. Setakat ni kita sebutkan atas pengetahuan saya lah. Kalau majlis-majlis rasmi seumpama ini, sebesar ini, setahu saya lah, ini mungkin kali pertama. Kalau kecil-kecilan telah pun ada sebelum-sebelum ini. Kalau Bukhari, kalau dengan ulama' yang seramai ini, setahu saya ini kali pertama. Alhamdulillah, syarikat kami di Wakaf An-Nur juga menaja program ini bersama dengan tabung haji dan lain-lain. Bolehlah yang berdekatan dengan Kuala Lumpur khususnya boleh hadir. Kalau tak dapat hadir, boleh tengok secara online. Setahu saya akan ada majlis penutup nanti. Duduk dalam majlis hadis ini, didoakan oleh Nabi SAW diberikan cahaya kepada mereka dari sudut keseluruhan jiwa, hati nurani mereka, kerana mendengar hadis-hadis yang mulia. Malahan mendengar kitab Sahih Bukhari merupakan hadis yang kitab hadis yang tersahih selepas dari kitab yang tersahih selepas daripada Al-Quran. Panjanglah untuk disebutkan tu. Tapi kalau sekiranya kita ada kelapangan, jemput hadir. Ramai para ulama' kita akan ada di sana. Ambil keberkatan pun tak mengapa, tak ada masalah. Dengar pun tak faham pun tak apa, ambil keberkatan.
Wallahu a'lam. So dalam hadis disebutkan Bukhari dan juga Muslim di sini, dan isu berkenaan dengan solat hari raya, Nabi SAW keluar pada hari raya puasa dan hari raya haji menuju ke tempat sembahyang. Tempat sembahyang yang saya sebutkan tadi. Okay, di Masjid Nabawi, tapi bukan di masjid tersebut, di tempat himpunan orang. Iaitu hal keadaannya disebut sebagai Masjid Musalla pada saat ini, yang banyak-banyak kubah tu. Perkara pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah solat. Kemudian Nabi SAW berpaling kepada orang ramai yang sedang duduk dalam saf-saf mereka. Lalu baginda memberi nasihat dan mengeluarkan perintah kepada mereka. Sekiranya baginda ingin memilih satu kumpulan daripada mereka untuk dicetuskan bagi tujuan berjihad, baginda akan melakukannya. Atau jika baginda ingin memerintahkan supaya melakukan sesuatu, baginda akan perintahkan. Kemudian baginda Nabi SAW beredar. Abu Sa'id Al-Khudri riwayatkan hadis ni. Beliau tengok keadaan itu, Nabi pada hari raya Aidil Adha, Aidil Fitri, Nabi keluar menuju ke tempat sembahyang yang saya sebutkan tadi. Kemudian Nabi solat, kemudian adanya khutbah. Nabi berpaling kepada kaum muslimin yang duduk dalam saf. Nabi berkhutbah memberikan peringatan kalau sekiranya ada arahan untuk tujuan berjihad, Nabi akan maklumkan pada ketika itu. Kenapa? Ada subhanallah perang-perang yang dilakukan semasa Syawal. Okay? Ada perang yang dilakukan semasa Syawal. Antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adalah peperangan Hunain yang berlaku pada tahun tak salah saya 8 Hijrah ataupun 7 Hijrah. Itu berlaku semasa pada Syawal. Itu memang berlaku pada zaman Nabi SAW. So sembahyang hari raya selepas khutbah tu ada gerakan untuk pergi berjihad. Ini satu benda yang biasa di zaman Nabi SAW. Jadi itu cara Rasulullah mengerjakan solat hari raya dan kita laksanakan pada hari ini seperti mana garis panduan yang ditunjukkan oleh para alim ulama. Cuma ini dalilnya. Kalau ditanya kepada kita, ini dalil dia. Kemudian, hukum sembahyang hari raya. Hukum solat hari raya disebutkan oleh pengarang di sini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu hukum sembahyang sunat hari raya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah sunat yang sangat-sangat dituntut. Dalam mazhab Imam Syafi'i, isu berkenaan dengan muakkad ni kita juga dah bincang dalam pertemuan kita yang lepas ataupun dalam siri-siri yang lepas, bagaimana penentuan muakkad itu dengan menunjukkan bahawa ada penekanan yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sama ada Nabi melakukan secara konsisten tanpa meninggalkan ataupun Nabi sebut secara jelas perkara itu merupakan satu perkara yang perlu diberi tumpuan oleh sahabat ataupun kepada kita sebagai umat Nabi SAW. Kata pengarang di sini, ini kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya sejak disyariatkan sehingga Rasulullah wafat. Jadi kalau nak dikira, berapa kali Nabi solat hari raya? Kita boleh kira kot. Subhanallah. Bermula daripada tahun 2 Hijrah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 tahun. Kemudian tahun ke-11 Hijrah itu, Nabi SAW tak sempat untuk solat hari raya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW wafat pada bulan Rabiul Awal. Tak sempat masuk Ramadan pun. Muharram, Safar, Rabiul Awal kan. Jadi Nabi tak sempat pun untuk masuk ke dalam bulan Ramadan pada tahun 11 daripada Hijrah. Jadi Nabi SAW melaksanakannya selama 9 tahun secara berturut-turut. Sama juga dalilnya sebenarnya berkenaan dengan Rasulullah tidak meninggalkan ibadat korban dalam tempoh masa 9 tahun tersebut. Ini yang ulama memberikan penekanan. Nabi SAW tidak meninggalkan solat hari raya. Jadi ia merupakan solat, sunat muakkad. Setengah pendapat para ahli ulama, ia dihukumkan sebagai hukum wajib. Dia bukan fardu, dia wajib. Okay? Tapi bukan dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan juga di sini bahawa dan ia dilakukan, yang ia dilakukan secara berterusan oleh para sahabat selepas daripada kewafatan Rasulullah. Maksudnya selepas Rasulullah wafat, sahabat juga berterusan melakukan solat hari raya. Kemudian pengarang lanjutkan lagi. Ia dituntut supaya dilakukan secara berjamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Dituntut secara berjamaah. Maka penekanan nak disebutkan di sini, solat hari raya ni seboleh mungkin jangan tinggal. Sebab apa? Dia bukan wajib secara berjamaah. Kalau ingat balik pengajian kita yang lepas, berapa solat sunat yang wajib didirikan secara berjamaah? Ada yang ingat? Bukan solat fardu solat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang wajib didirikan secara berjamaah. Okay.
Pertama, digabungan lah sebenarnya. Pertama adalah solat Jumaat. Sebab solat Jumaat tak ada buat seorang-seorang. Okay. Yang kedua adalah solat apa? Yang wajib dibuat secara berjamaah. Yang tak boleh dilaksanakan secara sendirian. Yang kedua adalah solat sunat ulangan. Solat sunat, ulangan. Bukan solat sunat ulang, solat sunat yang diulangkan. Untuk apa? Solat fardu yang kita ulang semula. Syarat dia mesti berjamaah. Kita dah solat isyak, kita nak solat isyak sekali lagi dengan tujuan nak bantu orang lain solat berjamaah, ataupun kita nak ajak orang lain solat berjamaah bersama dengan kita. Itu kita sebutkan solat ulangan. Wajib secara berjamaah. Tidak, dia tak jadi solat tersebut. Yang ketiga adalah solat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang dilaksanakan untuk mengambil rusah, iaitu solat ketika hujan. Solat ketika hujan wajib ataupun kita sebutkan syaratnya adalah dilakukan secara berjamaah, jamak takdim di masjid. Kalau buat solat jamak sebab hujan buat sendirian memang tidak sah. Yang keempat adalah solat yang dinazarkan secara berjamaah. Okey, itu sahaja. Yang lain daripada tu kita sebutkan tak termasuk sebagai tuntutan solat yang perlu dilaksanakan secara berjamaah, yang wajib secara berjamaah. Jadi, solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri dituntut secara berjamaah. Ia merupakan hukum dia sunat. Ia bukan satu yang wajib. Maka kita faham kat sini, kalau solat hari raya ni buat seorang-seorang sah tak? Jawab dia sah. Dekat mana-mana pun sah. Tak dapat pergi solat sebab apa? Kita sebutkan admit dekat hospital. Solat hari raya, tak ada masalah. Tak sempat untuk pergi, kita buat persiapan dan sebagainya, tiba-tiba orang dah angkat takbir dengar kat masjid, nak bersegera pun takkan sempat, maka solat sahaja di rumah. Walaupun seorang diri, solat itu sah. Cuma yang afdal dilaksanakan secara berjemaah. Pengarang sebutkan lagi di sini, tuntutan supaya melakukannya merangkumi kepada semua mukallaf, sama ada lelaki atau perempuan, orang yang bermukim ataupun musafir. Nampak? Orang yang tinggal di satu tempat secara tetap ataupun orang musafir dituntut juga untuk buat. Orang merdeka ataupun hamba. Hamba pun dituntut untuk laksanakan. Melainkan, kata pengarang di sini, perempuan yang berperhiasan yang boleh mendatangkan timbulnya fitnah. Ini secara beradab pengarang ulama kita letakkan di situ. Malahan, kalau sekiranya dalam solat-solat yang lain pun sebenarnya tidak dituntut, khususnya untuk wanita, untuk pergi kalau sekiranya mengundang kepada fitnah. Sekalipun solat tarawih dan sebagainya. Cuba dalam konteks kita hari ini, perkara ini mungkin wallahu a'lam, mungkin tidak dijaga dengan sebaik mungkin kerana orang nak berhias-hias secara berlebihan untuk pergi solat sekalipun, itu sebenarnya mengundang kepada fitnah yang tidak sepatutnya berlaku. Okey, pengarang letakkan sini, kalau sekiranya perempuan itu mendatangkan fitnah, tidak dituntut untuk dia pergi solat hari raya pada keadaan itu. Maka dia hendaklah sembahyang di rumah. Nampak? Maka hendaklah dia sembahyang di rumah. Bukan tak payah sembahyang, tapi solat di rumah sebab dia mendatangkan fitnah. Kalau kita boleh ulang sedikit, sebenarnya dalam turutan saf solat berjamaah, dulu kita pernah belajar, okay, dalam bab yang sebelum ini, perbincangan ulama dalam mazhab kita sendiri, ada kedudukannya kanak-kanak itu menjadi keutamaan untuk diletakkan di hadapan saf wanita. Kanak-kanak wanita menjadi keutamaan untuk diletakkan di hadapan. Kemudian baru diletakkan orang tua, seterusnya orang yang masih lagi muda. Kerana apa? Dari sudut adabnya untuk mengelakkan fitnah kepada wanita tersebut. Disiplinnya agama kita, dari sudut nak menghadap Allah Ta'ala pun, perempuan yang mendatangkan fitnah itu dilindungi di dalam saf-saf tersebut. Nampak tak cantik dah agama kita? Wallahu a'lam, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma zaman kita hari ini, perkara tersebut tidak lagi ataupun semakin terhakis dan juga tidak dihayati dengan sebaik mungkin kerana kita bermudah sahajalah untuk mempamerkan diri dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan dan menyelamatkan golongan wanita muslimah kita. Amin ya rabbal alamin. Maka nak disebutkan di sini, isu berkenaan dengan perempuan yang mendatangkan fitnah tidak dituntut untuk datang solat hari raya, walaupun hukum asal dia sunat muakkad. Dalil yang menunjukkan bahawa sembahyang kedua-dua hari raya ini tidak diwajibkan ialah jawapan Nabi SAW, kata pengarang, kepada seorang sahabat yang bertanya tentang sembahyang yang difardukan. Nabi SAW jawab dalam hadis yang sahih juga riwayat Bukhari dan juga Muslim, 5 waktu sembahyang sehari semalam. Kemudian sahabat tersebut bertanya, adakah diwajibkan ke atasku selain daripada itu? Rasulullah menjawab, tidak, melainkan kamu melakukan yang sunat. Maka yang 5 yang fardu itu adalah yang wajib.
So yang lain itu adalah hukum dia sunat, termasuk solat hari raya. Kemudian di bawah tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan hadis berkenaan dengan isu solat hari raya juga. Okay, ada di bawah tu disebutkan bahawa 5 waktu sembahyang yang diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya, sesiapa yang melakukannya dengan tidak mencuaikan sedikit pun daripadanya dan tidak memandang ringan akan kewajipannya, maka baginya perjanjian, yakni janji di sisi Allah bahawa dia pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang tidak menunaikannya, maka ada baginya di sisi Allah sebarang perjanjian. Sekiranya Allah mengkehendaki, Allah akan mengazabnya, dan jika Allah menghendaki, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam hadis ini nak terangkan bahawa kewajipan untuk buat solat 5 waktu itu mutlak untuk dilaksanakan. Selain daripada itu tak ada. Termasuk solat hari raya. Itu faham dalam hadis ni. Kemudian untuk orang yang kita sebutkan mencuaikan solat tersebut, dan kita sebutkan tidak memandang berat tentang solat itu, mengambil ringan tentang kewajipannya, maka janji Allah Ta'ala juga pasti ada pada orang itu. Secara umumnya dalam hadis ini menyebutkan perjanjiannya adalah orang ini akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana meninggalkan solat fardu merupakan jenayah yang paling besar di sisi agama kita. Meninggalkan solat fardu jenayah yang paling besar di sisi agama kita. Sehingga dalam pandangan mazhab yang lain, untuk kita faham, boleh dihukum bunuh. Masya Allah. Itu walaupun bukan dalam pandangan jumhur, tapi nak bagi tahu penekanan meninggalkan solat fardu. Sebab tu kita bagi penekanan dulu, sahabat-sahabat sekalian, baik boleh bagi perhatian. Kalau kita ada solat fardu yang masih lagi ditinggalkan hingga saat ini, wajib untuk kita buat bila sahaja masa kosong. Wajib untuk buat. Malahan ulama sebut haram hukum kita solat sunat, sedangkan kita masih lagi ada solat fardu yang belum diqadha. Sebab ia merupakan jenayah yang paling besar. Ini disebut dalam hadis ni dan juga hadis-hadis yang lain. Solat hari raya tak termasuk sebab dia bukan solat fardu. Yang melewat-lewatkannya, meringan-ringankan hukum ni pun berdosa. Tapi tak mencapai hukum seperti mana orang yang meninggalkan. Dan disebut di sini, bagi orang itu juga ada perjanjian yang di sisi Allah. Cuma, sekiranya Allah Ta'ala menghendaki untuk mengazab, Allah Ta'ala akan azab dia. Tapi kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala akan ampunkan dia dan akan masukkan dalam syurga. Mungkin ada yang bertanya, kenapa orang ni tinggalkan solat, tapi Allah Ta'ala boleh ampunkan dia dan juga masukkan dalam syurga? Hukum kita faham di sini adalah di sisi pandangan ahli sunnah wal jamaah, ketentuan syurga dan neraka, selamat ataupun tidak selamat, itu sebenarnya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma tugas kita buat, bukan kita ambil hukum, semua dah ditentukan, kita tunggu sahajalah ketentuannya nanti. Itu bukan akidah kita. Okay? Yang lebih ekstrim mungkin juga Mu'tazilah dan selainnya, meninggalkan perkara-perkara yang kita sebutkan wajib ini boleh dihukum sebagai hukum bunuh terus pun ada. Hukum kafir pun terus pun ada. Kita tak berakidah seperti itu. Cuma nak bagi tahu bahawasanya semua itu atas rahmat Allah Ta'ala. Kita amallah macam mana pun di dunia ni, kalau ketentuannya sebaliknya, kita tidak akan dapat seperti mana yang kita harapkan. Cuma ulama buat kesimpulan, tugas kita adalah buat dan sangka baik kepada keseluruhannya. Itu yang kita sebutkan, kita beramal dengan mengharapkan pandangan Allah Ta'ala, dalam masa yang sama kita harap dan juga kita takut. Okay? Kita mohon, dalam keadaan sama kita berharap. Itu ada kesinambungannya dalam, juga ada perbincangan dalam tasawuf. Dan rasa takut tentang amalan tidak diterima itu perlu sentiasa ada, supaya kita sentiasa memperbaiki dan tidak berada dalam keadaan zon selesa. Okay? Itu benda yang penting. Itu juga yang dibincangkan dalam hadis ni, walaupun isunya adalah solat akhir raya sahaja. Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah Al-Ansari radhiyallahu anha, ini salah seorang daripada sahabiah perempuan, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya sehingga kami disuruh membawa bersama anak-anak dara. Dia sebut di sini, nampak ni. Secara jelas disebut di dalam hadis. Hari raya, Ummu Atiyah sebut radhiyallahu anha, Rasulullah suruh ataupun kita sebutkan agama suruh bawa keluar semua untuk pergi solat hari raya, walaupun kita sebutkan perempuan yang masih lagi muda. Kemudian perempuan yang didatangi haid. Okay? Nampak? Perempuan yang didatangi haid pun kena datang solat hari raya, bukan untuk solat. Okay? Lalu mengambil tempat di belakang orang ramai. Maksudnya mereka duduk di belakang daripada orang ramai. Mereka tak solat. Dalam konteks kita mungkin sebab apa kena disuruh datang? Kerana hikmah yang tadi disebutkan oleh guru kami dahulu, subhanallah, perempuan datang solat akhir raya, jangan sampai peringkat orang perempuan dalam Korea langsung tidak siapa pun kenal mereka.
Kalau ada masalah apa-apa dan sebagainya, kematian, mereka saja yang tinggal, langsung ahli Korea tak kenal langsung. Salah satunya adalah solat hari raya. Boleh saja dizahirkan, tetapi dalam keadaan beradab. Jangan sampai peringkat tak kenal langsung. So mereka ni dalam riwayat disuruh untuk keluar dan juga hadir untuk solat hari raya. Untuk apa? Untuk mendengar daripada khutbah, untuk bersilaturahim dan sebagainya. Itu tujuan dia disebutkan di sini. Malahan perempuan yang haid pun disuruh untuk keluar. Maka mereka bertakbir dan berdoa bersama-sama orang ramai. Nampak? Perempuan-perempuan ni pun berdoa, bertakbir bersama dengan orang ramai sebab bukan satu benda yang diharamkan, dalam keadaan mengharapkan keberkatan pada hari tersebut dan kesucian daripada dosa-dosa yang lalu. Itu maksudnya. Jadi pada hari raya memang orang ni diperintahkan untuk keluar. Walaupun perempuan tersebut berada dalam keadaan keuzuran. Seterusnya, dalam riwayat yang lain, mungkin ini juga kali yang pertama juga kita dengar perbincangan seperti ini. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis sebenarnya lagi banyak. Walaupun ini kitab fiqh. Kalau kitab hadis dihimpunkan hadis-hadis solat hari raya, lagi banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Wahai Rasulullah, disebutkan dalam riwayat yang lain, seorang perempuan tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, salah seorang daripada kami tidak mempunyai jilbab. Tidak ada pakaian yang lengkap, tidak ada, kita sebutkan tudung dan sebagainya. Nabi SAW sebutkan pada perempuan tu apa dia? Hendaklah sahabatnya memakaikannya, yakni meminjamkannya. Untuk orang tersebut, perempuan tersebut dibenarkan untuk keluar pada solat hari raya. Nabi suruh pinjam. Perintah untuk keluar daripada rumah pada solat hari raya tersebut untuk mengambil keberkatan dan juga bertakbir dan dikenal untuk berkenalan bersama dengan orang lain. Itu maksudnya. Jadi ini juga menolak dakwaan. Sebahagian kita sebutkan golongan yang katakan Islam sangat rigid kepada maksudnya penzahiran wanita di khalayak. Tak, ada kerangka yang dibenarkan. Ada kerangka yang dibenarkan. Bukan semua tak boleh. Ini bukti dia. Hari raya Rasulullah minta supaya orang perempuan pun keluar untuk rakyat. Kan? Menurut satu riwayat yang lain, perempuan yang haid tersebut diasingkan daripada tempat sembahyang yang disediakan untuk golongan perempuan. Kan? Ini disebutkan oleh ulama. Ada di bawah tu. Kemudian, maksud jibab adalah kain yang menutupi seluruh badan daripada atas sehingga ke bawah. Itu jibab dalam syarahan para ulama. Ada juga istilah disebutkan sebagai burqa dan sebagainya hari ini. Jadi itu maksudnya orang tu tak ada pakaian. Rasulullah minta adakan pakaian, pinjam dan boleh keluar pada solat hari raya. Pada hari tersebut tidak disunatkan azan dan iqamah, tetapi diseru dengan ucapan as-salatu jami'ah. Azan tak ada, iqamah pun tak ada. Jangan buat. Solat hari raya dengan hari raya haji dan hari raya Idul Fitri tak ada iqamat dan tak ada azan. Disebut dilaungkan as-salatu jami'ah. Ada dalil tak? Ada dalil daripada Bukhari dan juga Muslim, ulama ambil. Kan? Daripada Abdullah bin Abbas disebutkan di sini, dia telah mengutuskan utusan kepada Ibnu Zubair di awal-awal beliau dibai'ahkan dengan mengatakan sesungguhnya pada hari raya puasa tidak ada azan untuk didirikan sembahyang, tetapi disuruh adalah berkhutbah selepas daripada sembahyang. Ini jelas disebutkan dalam riwayat. Amalan para sahabat secara kita sebutkan turun kepada kita oleh Nabi SAW. Menurut riwayat yang lain, Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan bahawa Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka menyatakan bahawa tidak pernah diazankan pada hari raya puasa dan pada hari raya haji. Maksudnya memang tak ada. Disebut hanya as-salatu jami'ah. Kita beralih kepada waktu sembahyang hari raya. Bila sembahyang hari raya ni dibenarkan? Tadi dari sudut pensyariatan. Waktu yang sebenar solat hari raya ni macam mana? Kata pengarang di sini, boleh tengok kepada kitab yang ada pada skrin kita, bawah lagi. Waktu bermula dengan terbitnya matahari sehingga gelincirnya. Terbitnya matahari sehingga gelincirnya. Maksud terbit di sini adalah sebenarnya di bawah lagi. Maksud terbit ini adalah bukan maksud yang terbit-terbit sahaja boleh solat. Maksud ni adalah selepas daripada waktu yang haram, sekitar 16 ke 17 minit. Kita bincang bab ni dalam solat duha hari tu. Untuk kita nak kenal pasti waktu yang terawal ataupun bermulanya waktu solat duha. Ini juga perbincangan dia. Jadi waktu yang dibenarkan untuk solat sunat hari raya adalah selepas tempoh masa waktu yang haram tersebut, sekitar 16 ke 17 minit daripada syuruk dah boleh solat hari raya. Cuma dalam keadaan semasa kita meraihkan persiapan orang dan sebagainya, diletakkan 8.30 dan sebagainya. Sedikit saya nak sebut situ, walaupun mungkin saya rasa tak ada dalam kitab ni, akan datang pun tak ada. Solat hari raya
sebenarnya tidak jadi masalah untuk kita sedikitkan untuk dilewat. Adapun solat sunat Aidil Adha menjadi keutamaan untuk diawalkan seboleh mungkin. Hujah para ahli ulama antaranya adalah dari sudut untuk kita hikmah dia kerana kita nak laksanakan ibadat korban. Di sisi yang berbeza adalah untuk orang yang boleh usahakan dapat makan daging korban yang pertama pada hari tersebut, maka bermulanya adalah selepas daripada solat, waktu solat itu telah pun kita sebutkan bermula, selepas selesainya solat Aidil Adha dan juga 2 khutbah, waktunya dah bermula. Jadi kalau kita awalkan solat Aidil Adha, dapat kita sebutkan untuk raikan sunnah makanan yang pertama masuk dalam badan kita adalah daging korban. Jadi ketentuan masa tu pun sebenarnya ada. Cuma solat hari raya biasanya kita lewatkanlah untuk bagi masa untuk orang buat persiapan. Tak ada masalah. Jadi kalau sekiranya solat itu syuruk pukul 7, kita buat 7.20 sah solat. Kita buat 7.30 sah solat. Walaupun biasa kita buat sedikit lewat ataupun sampai pukul 9 pun ada. Waktu habis tu bila? Saya lompat terus di sini. Adalah pada ketika solat Zuhur. Jadi adakah azan Zuhur? Tidak. Sekitar kita sebutkan 7 ke 10 minit sebelum waktu Zuhur. Dia adalah waktu duha. Cuma yang afdal di sini adalah selepas naik matahari tersebut. Okay? Selepas naik matahari tersebut. Kemudian kita disebutkan di sini oleh dalam waktu solat ini, perkara yang pertama berlaku pada setiap hari adalah terbit fajar, sedangkan waktu tersebut disibukkan dengan matahari, dengan sembahyang zuhur selepas daripada gelincir matahari. Ini ada huraian ni lah. Jadi di tengah-tengah tu ada solat Aidil Adha dan Aidil Fitri. Dan waktu yang lebih baik adalah ketika matahari naik sekitar 1 panjang lembing, lebih kurang dalam 1,5 meter lebih. Kalau lihat di situ sebenarnya pada pukul 8.30, 8.45 macam itulah. Itu waktu yang paling afdal. Kerana Rasulullah SAW mengambil waktu tersebut. Habis bila? Sebelum azan zuhur. Okay? Sama macam waktu duha. Kalau kita contohnya sembahyang hari raya, pukul apa? Pukul 11. Boleh. Sembahyang hari raya, pukul 12. Boleh. Sembahyang hari raya, kita sebutkan 20 minit sebelum zuhur. Itu last lah. Cuma taklah kita buat sampai peringkat waktu tu. Tapi kalau nak dilaksanakan, solat itu sah. Okay? Kemudian, cara solat hari raya, kita berikan tumpuan kepada cara semayang ni, walaupun mungkin kita biasa buat. Kan, dari sudut tarbiyah, kenapa setiap tahun diulang? Sebab semayang tu hanya sekali. Dan pastinya ada jemaah yang baru. Ada anak-anak yang baru mungkin kali pertama nak solat dan sebagainya, perlu diulang. Kan, macam tahun sebelum ni pun jadi isu berkenaan dengan ada masjid yang solat hari raya semula kerana apa? Kerana imam tidak melaksanakan takbir. Itu pun sebenarnya sebab mungkin rasa tak perlu diulang lah. Sebab hukum tu sebenarnya dah memang dah sedia ada. Sampai perlu diulang semula sebab kita tak faham. Okay? Sembahyang hari raya mempunyai 2 rakaat. Okay? Tidak ada 4, tak ada 6. Ia dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali dan ditambah dengan tasbih. Itu sunat. Okay? Dan takbir itu pun sebenarnya sunat hayyah. Dia bukan sunat abad. Jadi adakah wajib imam angkat takbir? Tak wajib. Kalau kita tak pandai nak buat pun, contoh kita semayang sendirian nak cepat ke dan sebagainya, kita angkat takbir semayang macam semayang biasa. Aku solat sunat hari raya. Kerana Allah Ta'ala, solat itu sah. Kerana takbir itu adalah hukumnya sunat. Kemudian bertakbir sebanyak 7 kali. Angkat takbir, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nak dipanjangkan pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita hanya angkat takbir, Allahu Akbar dan diam, tetap juga sah. Kerana itu juga sunat. Okay? Ketujuh-tujuh takbir itu dipisahkan dengan satu sama lain dengan sekadar satu ayat yang sederhana dan disunatkan membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nak baca panjang pun boleh. Itu disunatkan untuk diselakan dalam takbir tersebut. Di sisi yang berbeza, ini adalah tasbih ataupun zikir yang kita baca selepas daripada solat. Hadis Sayyidatuna Fatimah itu. Kan, minimum kita buat ni berapa? 100 kali lah untuk dapatkan keseluruhannya. Kalau tambah itu kita bagi lebih lah. Itu dibuat setiap kali semayang kan. Ini dibuat selepas angkat takbir hari raya. Kemudian membaca isti'azah. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Selesai semua 7 dengan 6 tasbih tersebut. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca suratul Fatihah. Itu tertib dia. Itu tertib dia.
Kemudian satu surah ataupun beberapa ayat. Yang afdal di sini adalah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la semasa rakaat pertama solat hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Sebahagian daripada tempat dah meninggalkan benda ni lama. Jadi kalau sekiranya mungkin Jumaat susah untuk kita buat, jadi solat hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri, kita naikkan semula syiar tersebut untuk baca surah yang Nabi baca. Dan rakaat yang kedua dibaca dengan takbir sebanyak 5 kali, tidak termasuk dengan takbir bangun. Dan di antara kelima-lima takbir tersebut sama juga dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kesemua takbir tambahan ini adalah sunat. Jika terlupa melakukannya dan terus membaca Fatihah, maka takbir tersebut luput. Tapi solat dia sah. Okay, dah baca suratul Fatihah, langsung sahaja, tak perlu untuk diulang semula. Ada dalil tak? Ada dalil. Al-Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar, hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an, sembahyang hari raya puasa 2 rakaat dan sembahyang hari raya haji 2 rakaat. Kemudian dia menjelaskan iaitu adalah berdasarkan kepada apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Nabi sendiri sebut solat hari raya 2 rakaat, solat hari raya puasa 2 rakaat, Aidil Adha pun 2 rakaat. Oleh itu perkara tersebut telah menjadi ijma' para alim ulama. Sayyidina Amru bin Auf Al-Muzri, Nabi SAW sebutkan bahawa bertakbir ketika sembahyang kedua-dua hari raya pada rakaat pertama adalah 7 dan membaca suratul Fatihah, dan rakaat yang kedua adalah 5 kemudian membaca suratul Fatihah. Okey, wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ini cara yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Kalau tak cukup pun tak jadi masalah, solat itu tetap juga sah dan tidak boleh dilaksanakan sujud sahwi. Okey, tidak boleh dilaksanakan sujud sahwi. Sebab apa? Sebab bukan perkara yang dituntut untuk sujud sahwi, perkara yang dibenarkan untuk sujud sahwi. Okey, kalau buat juga sujud sahwi, solat kita batal sebab kita buat sujud sahwi bukan pada keadaan yang dibenarkan. Wallahu a'lam. Sebelum saya lanjutkan, ada tak lagi ada soalan sebelum masuk bab khutbah? Silakan. Semua ni pendetilan lah kepada solat yang kita laksanakan, dan ada dalil-dalil kat situ. Mungkin ada yang kali pertama kita dengar. Kalau tak ada, kita lanjutkan sedikit berkenaan dengan khutbah. Khutbah hari raya dia ada perbezaan dengan khutbah Jumaat. Okey, disebutkan di sini disunatkan berkhutbah dengan 2 khutbah selepas selesai sembahyang. Di sini kami sebutkan secara ringkas bagaimana ia dilakukan, kata ulama kita. Dilakukan selepas sembahyang hari raya. Bukan sebelum. Solat Jumaat kita buat sebelum, solat hari raya kita buat selepas. Ia berlawanan dengan khutbah hari Jumaat. Ini kerana mengikut apa yang Nabi SAW sebutkan. Hadis ni kita dah bacakan tadi. Al-Bukhari meriwayatkan juga daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW, aku telah keluar bersama dengan Nabi SAW pada hari raya puasa dan hari raya haji. Lalu baginda sembahyang kemudian berkhutbah. Kan riwayat-riwayat yang sama. Abu Bakar pun riwayat benda yang sama. Sekiranya khutbah dilakukan selepas daripada sembahyang, maka ia tidak diambil kira. Maaf saya, sekiranya khutbah dilakukan didahulukan sebelum sembahyang, maka ia tidak diambil kira, tetapi tidaklah menjejaskan solat itu. Kalau solat Jumaat ada keterikatan yang kuat dengan khutbahnya, tapi solat hari raya tidak terikat. Tidak terikat. Maksudnya kalau tak buat khutbah pun solat itu sah. Dah macam COVID dulu, ramai yang nak baca khutbah kan, sebab kita solat hari raya di rumah masing-masing. Kalau tak baca pun tak ada masalah. Cuma syiarnya adalah kita membaca khutbah tersebut sebagai untuk pesanan, khususnya juga perhimpunan kaum muslimin secara beramai-ramai selepas daripada Ramadan. Sebab itu disyariatkan untuk kita berkhutbah. Kemudian yang kedua adalah semua rukun 2 khutbah Jumaat dan sunat-sunatnya sebagai yang telah disebutkan sebelum ini adalah juga rukun dan sunat hari raya, rukun khutbah hari raya. Kalau perasan, apa yang ada di dalam khutbah hari Jumaat akan dibawa masuk ke dalam hari raya. Cuma tambahan di situ adanya takbir yang lebih lah. Disebutkan Allahu Akbar dan seterusnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebutkan di sini, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah meriwayatkan bahawa menurut sunnah, imam hendaklah berkhutbah pada kedua-dua hari raya
dengan 2 khutbah dan kedua-duanya adalah dipisahkan dengan duduk. Nampak? Ada riwayat sebut sembahyang hari raya atau khutbah hari raya sama seperti mana khutbah Jumaat. Cuma ada perbezaan dari sudut bagaimana pelaksanaannya lah sebelum dan juga selepas. Khutbah yang pertama dimulakan dengan 9 kali takbir dan khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Okey, Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa menurut sunnah khutbah yang dibuka dengan 9 takbir berturut-turut dan khutbah yang kedua adalah dengan 7. Dia tak sama dengan sembahyang lah. Sebab tu disebut Allahu Akbar itu lebih semasa khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dan saya ringkaskan di sini juga disebutkan bahawa tempat sembahyang hari raya sunnahnya adalah dibuka di kawasan khalayak. Maksudnya, sebagai ulama sebutkan memang lebih afdal dibuat di luar daripada masjid, di dataran dan sebagainya. Cuma di tempat kita biasanya memang buat di dalam masjid. Sebahagian daripada negeri lah, ada yang buat di luar. Itu ada tak dalilnya? Ada, disebutkan di sini. Okay, yang afdalnya buat di luar. Kerana himpunan tersebut, dia lebih ramai dan dapat orang bertemu antara satu sama lain dan ada hikmah-hikmah yang lain lah, isu syiar dan lain-lain. Okay. Disebut dengan di sini isu berkenaan dengan bertakbir pada hari raya, itu pun perkara yang biasa kita laksanakan. Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuma ada perbezaan dari sudut takbir solat hari raya Aidil Adha, kerana ia bermula pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada subuh hari Arafah. Untuk orang yang tidak mengerjakan haji, akan mulanya takbir itu adalah pada subuh hari Arafah. Sampailah kita sebutkan berakhirnya hari Tashrik. Adapun solat hari raya ataupun hari raya Aidil Fitri, takbirnya bermula daripada azan maghrib pada 1 Syawal sehinggalah imam mengangkat takbir pada solat hari raya tersebut. Itu perbezaan dia. Dan isu berkenaan dengan takbir solat hari raya Aidil Adha itu diiringi hal keadaannya dengan solat. Adapun solat Aidil Fitri, takbir itu berbuat secara berterusan, bukan diletakkan berdasarkan kepada solat, tetapi sepanjang malam sehinggalah pada paginya dilaksanakan solat. Satu kalau perasan, ada sebahagian daripada imam-imam kita semasa Aidil Fitri, mereka memisahkan sedikit. Kalau selepas daripada solat pun akan istighfar dulu dan sebagainya, baru kita takbir. Kerana ada perbezaan dengan solat, ada perbezaan dengan takbir Aidil Adha. Dalilnya itu ada dalam riwayat. Okay? Dalil itu juga ada dalam riwayat. Dan penghujungnya disebutkan di sini di antara adab-adab pada hari raya, ulama sebutkan di situ disunatkan untuk mandi dan memakai wangi-wangian, disunatkan kepada orang ramai untuk datang awal ke masjid pada hari raya. Sama juga seperti mana solat Jumaat. Pada hari raya puasa disunatkan untuk makan sedikit sebelum keluar daripada sembahyang. Beza dengan Aidil Adha, makan selepas. Yang saya sebutkan tadi. Aidil Fitri makan sebelum. Disunatkan pergi ke tempat sembahyang atau sembahyang dalam jalan yang berbeza. Itu ada sunnahnya supaya sekata para ulama dapat berhimpun dan juga berjumpa dengan orang yang lebih ramai. Kemudian makruh bagi imam melakukan sembahyang sunat sebelum sembahyang hari raya dan tidak dimakruhkan kepada orang lain. Ini ada perbincangan lah. Kalau sekiranya imam tu tak sunat untuk dia sembahyang sunat sebelum daripada solat hari raya. Kalau untuk kaum muslimin dibenarkan. Okay. Wallahu a'lam. Habis bab berkenaan dengan solat hari raya, kedua hari raya. Dia tak ada jauh sangat pun perbezaan. Sebab tu pengarang letakkan secara bersama, sebahagian daripada kitab diasingkan. Bab seterusnya adalah bab berkenaan dengan zakat fitrah. Yang ini insya-Allah kita akan baca dalam pertemuan yang akan datang. Dah masuk bab berkenaan dengan zakat dah. Ini juga bab yang sangat penting sebenarnya. Kalau dibahas bab berkenaan dengan zakat fitrah ni sebenarnya panjang. Saya pernah belajar dengan sebahagian daripada guru, juga dengan lebih beradab untuk tidak menyebutkan nama mereka. Subhanallah, ada pernah baca bab berkenaan dengan zakat fitrah ni lebih daripada 15 siri pada malam-malam terakhir Ramadan. Maksudnya 15 malam baca bab berkenaan dengan zakat fitrah sahaja. Banyak perkara yang boleh kita gali lah. Nanti kita akan baca berkenaan dengan perkara ni. Sebab sebahagian daripada kita mungkin faham, ialah zakat fitrah kita keluarkan duit, salam dan sebagainya, dah selesai. Tapi ada hikmah yang tersendiri ataupun panjang perbahasannya, bagaimana ketentuan RM7, hukum kenapa ada 7, 14, 21 dan sebagainya, bagaimana agihan kita sebutkan kepada asnaf tahun yang sama ataupun sebagainya. Nanti kita akan bahas berkenaan dengan zakat fitrah.
pada sesi yang akan datang. Wallahu alam. Saya buka pada soalan kalau ada. Kalau dah tak ada, kita boleh berhenti. Silakan. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang ada dalam live. Baik. Kalau tak ada, saya rasa cukup.